Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Awaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkuru wa tazkira fa'awal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasya ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih du'a ilal huda wa dalalati wa awajihillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraban safihan ya wahhab. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana jaraini an rabbi yasir wa la tu'asir tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata aliyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Ali Kutah dalam kitab dia Zahratul Murid, sehinggalah perkataan beliau dan wajib kita ketahui dan wajib kita ketahui bahawasanya dibangkit segala makhluk pada hari kiamat daripada kubur. Mari pergi. Bahawasanya dibangkit ke segala makhluk pada hari kiamat daripada kubur mereka itu, dan dihalaukan mereka itu kepada mahsyar seperti yang telah terdahulu sebut. Dan wajib kita ketahui bahawasanya segala rasul itu manusia. Lepas pada perkara-perkara kait dengan hari kiamat, rukun iman berkait dengan kepercayaan kepada hari kiamat. Lepas pada manusia dihalau semua di padang mahsyar. Pada mahsyar ini satu pada yang Tuhan buat selepas daripada Tuhan hancur ke langit dan bumi ni. Langit ni hancur, langit pertama hancur, langit kedua hancur, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh hancur habis. Bumi hancur. Bumi dan langit hancur dan seisinya hancur. Hancur jadi gapo? Ada ulama berselisih pendapat. Ada kata hancur tu jadi debu belaka, debu. Ada kata hancur dan dihilangkan. Tak ada. Hancur jadi debu dan hilang tak ada. Tak ada bakal langsung. Kosong sekosong-kosong. Kemudian Allah Ta'ala mencipta satu bumi baru. Dipanggil padang mahsyar. Dibuatlah satu padang, satu bumi yang mana kedudukan dia strik supaya kertas. Katayyis sijilil kutub, seperti seorang membuka gulungan kertas. Kertas gulung kita buka tarik strik. Dia tak supaya bumi kita lah ni. Ada kata bulat, ada kata lepek. Manakala mahsyar ini sekeping, macam sekeping. Luahnya Tuhan saja tahu, dihimpun ke segala makhluk situ. Sama ada makhluk dipanggil manusia ataupun jin
ataupun binatang-binatang ataupun gapo dia dihipu situ berlaku yang akan diadili pada hari kiamat duduk situ berlaku. Manusia dengan jin, makhluk Tuhan ni kalau 10 mula 9 tu malaikat saja. Lepas pada 9 satu tu kursi. Manusia ni 1/10 daripada binatang, jenis spesies dia. Binatang darat. Manusia campur binatang darat sama dengan 1/10 binatang laut, dalam laut. Manusia campur binatang darat, campur binatang laut 1/10 daripada binatang hok terbang. Jadi binatang hok terbang paling banyak sekali jenis serangga, jenis benda-benda terbang lagu ni, burung ke apa spesies dia paling banyak sekali. Semua tu manusia campur dengan jin. Manusia 1/10 daripada jin. Jin 1/10 daripada binatang. Dikumpul di satu padan untuk diadili. Dua jenis cara Tuhan adili makhluk dia. Pertama dengan cara diadili sahaja. Seperti binatang-binatang. Mana saja binatang, sumuk kata ko, kume ko, gapo dia ko, maka dia akan diadili sahaja. Binatang hok zalim kepada binatang ni, maka Tuhan akan, contohnya hok ada tanduknya seduk, hok ada tak ada tanduk. Ayah bapa hok ada tajinya taji kawan ni. Ayah hok tak ada taji. Akhirat Tuhan tukar pula. Taji itu Tuhan beri kepada hok ni tak ada taji pula. Maka Tuhan kata, tak puas hati, ya Allah ya Tuhanku. Hamba tak puas hati, masa hamba hidupnya sodok demo, nya pakoh demo, lagu mana hamba. Katanya Tuhan, apa dia jawab? Ya pakoh hamba. Ayah ni Tuhan beri hok tak ada taji, beri taji, hok ni tak ada taji, hang demo pakoh apa puas hati. Nya pakoh kinyuk kau itu. Rau pakoh. Siapa puas hati? Hok zalim kau orang tu tak ada gitu lah. Purok tak mau melawan langsung, melawan lagu mana depan tu. Akhir sekali tu saya tanya lagu mana puas hati dah. Puas hati. Katanya Allah Taala, kalau puas hati bereslah. Kuntu turaba. Jadi pasir, jadi pasir tanah. Lembu, kambing, itik, apa saja benar menyawa akan diadili. So lagi makhluk Tuhan, cara dia Tuhan nak balas, Tuhan buh dalam syurga, dalam neraka. Iaitu dua saja makhluk Tuhan, iaitu manusia dengan jin. Manusia dengan jin akan pertama diadili, kedua dibubuh dalam syurga, dalam neraka. Tak jadi tanah, ya tak jadi tanah. Ya tak jadi tanah. Sebab itulah ayat Quran, apabila orang kafir tengok itik jadi tanah, kambing jadi tanah, maka dia pun kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah kalau aku jadi pasir supaya pokok dia juga, jadi tanah gitu ya. Lepas pada Tuhan adili hamba pun jadi tanah. Ada Tuhan kata tak boleh manusia tu. Ini masalah. Nampak lebih kambing pula pada pokok kita. Nampak lebih dia situ pula. Dia selesai kat jadi tanah. Tak ada kata kena seksa siapa bila-bila. Kena katok di malaikat siapa bila-bila. Lebih dia situ pula. Padahal kita. Dia duduk atas muka dunia. Manusia perebuh dia. Kejung dia perut semelah dia. Manusia kita buat kerjaan lagu tu. Buat dia ada rumah. Tak ada rumah. Jalan kaki je. Perak. Gimana ayah je tanya dia. Pasal naik bersikap dia. Maka apabila hidup setara tu saja, cara balasan dia lagu tu cara balasan. Tapi manusia ni Tuhan buat seisi dunia ni untuk dia.
tu hewi minyak, tu hewi mah, tu hewi makanan, tu hewi balok, tu hewi begoni, macam-macam. Dunia dan seisinya aku jadi ke semua untuk manusia. Maka apabila Tuhan mulia ke manusia sekadar tu, maka apabila dibalas pun tak jadi serupa pasir lah. Jadi lagu mana? Sama ada dia mulia betul-betul sehingga masuk dalam syurga kekal kemuliaan dia, ataupun dia masuk dalam neraka hina semata-mata. Kerana apa? Kerana dia telah hina pemberian Tuhan. Tuhan dia akal, Tuhan dia gapo, tiba-tiba memilih nak jadi serupa binatang. Maka balasan dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Tu dua makhluk manusia. Sebab tu kita nampak binatang, nampak nyanyo lah tidur. Tidur atau nak tupai masjidnya marah Tok Bila. Tupai rumah orangnya marah kat orang. Tidur dalam hujan lagu tu. Kalau ada basah-basah, kalau tidur kat. Tidur di umbi-umbi pisau lagu tu lah. Maka apabila hari kiamat, tu sahaja balasan dia. Dia akan jadi tanah. Kecuali ada juga binatang masuk syurga. Ya. Ada binatang masuk syurga kerana apa? Kerana dia ikut manusia hak juru. Dalam cerita Al-Suratul Kahfi, apabila 9 orang melawan raja dia pada masa tu kerana raja dia tu zalim. Raja tu kufur, maka 9 orang ni berimeh dengan Tuhan, maka dia takut dia kena seksa, maka dia lari daripada raja. 9 orang ni ketika dia lari, tiba-tiba biasanya 8 orang lah. Tengah-tengah dia lari, menteri 8 orang ni, maka diikuti oleh seorang pengembala. Yang mana pengembala tu bawa seekor anjing. Maka katanya pengembala tu, tuan-tuan nak gimana belakang ni? Dia kata saya lari daripada raja sekarang. Dia gini. Maka pengembala tu pun seronok nak ikut kawan ni. Ikut tu dia bawa anjing dia. Bawa anjing dia. Anjing lah. Tak ada lah anjing ni kalau pok kita gak masuk dalam suatu tempat gak. Gaya-gaya gepa pok kita. Anjing tak ada lah binatang paling kotor sekali. Kalau menyopoh pok orang panggil anjing. Tak ada orang panggil ayah bapuk. Ayah bapuk tak kenal mana lagi. Orang panggil anjing. Maka anjing ni tak ada lah binatangnya. Najis muwallazah. Tapi sebab dia ikut ke? Ikut kekasih Tuhan. Waliullah pada zaman dia. Ikut kekasih Tuhan, waliullah. Bukan ngaji, pun ngaji berapa dia. Cak berat ikut masuk dalam gua, dia pergi duduk dalam gua, duduk tunggu muka pintu. Tabiat anjing. Tu sebab itulah di antara anjing dengan kucing lebih afdal anjing pada kucing. Kucing tak ada beza. Duk pegang kucing duk mai ya. Anjing dia boleh jaga orang. Dia setia. Kucing ni ya. Mari gapo-gapo, berlaku gapo, dia pakat lari ya kucing. Nampak manja, tanya gapo dia tinggal kita. Anjing tak tinggal. Maka kita tak boleh lah pegang anjing lagu tu. Cuma ulama dalam mazhab kita kata boleh pegang anjing kerana nak jaga rumah, nak jaga kebun, boleh. Maka anjing kawan tu pergi duduk muka pintu. Lama mana? Anjing kerana saing dengan wali, dia pun khamak juga. Tidur 309 tahun. Tidur. Kita kalau hidup 300 tak rupa orang. Manusia kalau hidup 300 tahun. Tua serupa dengan kain buruk dah jadi. Muka dengan tapak kaki jadi serupa dah. Alik belakang, alik depan serupa. Tak tahu ke mana. Kepuk rilu tak tahu ke mana. Maka cerita Ashabul Kahfi ni dah.
Jalan tidur, guling kat ni. 300 tahun. Anjing pun lagu tu. Ya, anjing lagu tu juga. Keramat. Anjing pun boleh keramat. Duduk dengan wali tu. Duduk dengan kekasih tu. Bukan setara tu saja. Boleh masuk syurga. Antara binatang yang masuk dalam syurga tu. Biasanya binatang semua jadi pasir, jadi tanah. Ni. Anjing ashabul kahfi. Masuk syurga dia. Pas kita tak ikut wali. Tak ikut kekasih Tuhan. Nak jadi gapo kita berat pada anjing orang tua panggil. Anjing apabila setara tu ikut wali Tuhan, Tuhan boleh masuk syurga. Keramat dia masa dia hidup. Pas kita hidup tak keramat, berat pada anjing kata. Dah tak ikut. Bukan salah di siapa-siapa dia, salah di diri kita. Kita pandai-pandai pilih, saya nak ikut orang ni, saya tak ikut orang ni. Siapa dia ajar aku ni? Tuhan kata suruh ikut orang baik, suruh ikut orang juru. Tiba-tiba tak ikut. Saya minat ni, saya tak minat ni. Siapa dia pandai-pandai bui kebenaran awak boleh pilih hak ni bila ni. Maka apabila kita pilih, otak Tuhan suruh pilih, suruh duduk, warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Maknanya kalau kita duduk seorang boleh juga, tapi kena duduk dengan orang baik ramai-ramai. Kerana kelebihan dia. Nabi pun ada sahabat. Nabi nak bawa agama seorang boleh, tak ada masalah. Tapi Nabi pun ada sahabat. Tu. Maka anjing pun boleh masuk syurga. Ada beberapa lagi. Ada bukan kata anjing, dipanggil pohon tamak. Pohon tamak ni benar ya tak ada timbangan gapo. Pohon tamak. Dia tak ada digetuh orang ke gapo pohon kan. Kalau anjing ada yang kita kekang orang ke gapo dia. Pokok tamak. Ada satu pokok ni duduk dalam syurga, tumbuh dalam syurga. Kerana apa? Kerana satu hari peristiwa dia dengan Nabi kita. Nabi Muhammad ni biasa kalau dia khutbah ada tempat khas dia. Sunat cerita lagu tu kalau nak khutbah gapo kena ada tempat waktu kat ke gapo dia. Pohon tamak tinggi ni lebih kurang tempat Nabi waktu kat tanya baca khutbah. Tukaklah. Apabila lagu tu, apabila seorang sahabat perempuan tengok Nabi duk tukar nampak tak selesa. Katanya sahabat tu kata, ya Rasulullah, sahabat perempuan tu kata. Anak mocik kata ada pandan nukai kata. Kalau hangpa buat mimbar kepadamu ya Rasulullah lagu mana? Katanya Rasulullah, buatlah mocik dah kata nak buat kan. Nyawak buat gaji buat mimbar baru. Apabila buat mimbar baru, maka Nabi pun berkhutbah duduk atas mimbar tu. Duduk atas mimbar tu lah, khutbah baru resmi. Tengah dia duduk khutbah, tiba-tiba dengan orang berjerit. Seperti budak berjerit. Kurang air. Orang duduk tengah khutbah, siapa dia bawa budak? Kita sahabat tengok air. Mana jerit? Siapa dia berjerit? Kita ni siapa dia bawa ganggu majlis Rasulullah? Majlis Rasulullah ni tak ada orang kecek dalam majlis dia. Majlis kita tak ingat aja duduk buat lagi. Cuik hak tu. Nabi ni kalau dia kecek, sahabat tunduk kepala senyap. Seperti ada burung atas kepala. Kita kalau burung ada atas kepala tak siwi terbang ke mana kita buat senyap. Maka sahabat-sahabat dulu kalau depan Rasulullah senyap tak kata apa dia. Hormatnya. Tengah bunyi bising lagu tu maka Rasulullah turun daripada mimbar dia. Mimbar Rasulullah ni tiga lapis. So 2, 3. Rasulullah duduk di atas nombor 3, kaki di nombor 2 duduk. Tu mimbar Rasulullah. Ketika pemerintah Sayyidina Abu Bakar khutbah duduk di tangga yang kedua.
Tak si duduk sama tarah dengan Nabi. Tak si duduk tempat hak Nabi duduk, dia khutbah duduk di tangga hak bawah sikit. Mari Saidina Umar pula khutbah bawah lagi. Tak si duduk sama tarah dengan Saidina Abu Bakar. Duduk bawah lagi. Mari Saidina Osman naik pakatah. Saidina Osman naik baca khutbah duduk setara dengan Rasulullah. Apabila lagu tu orang pakat protes Saidina Osman. Kritik Saidina Osman. Menatu Rasulullah ni. Bakal calon ahli syurga. Tentu dah dia ahli syurga. Hak protes tu kata, apa mu Saidina Osman? Saidina Abu Bakar khutbah. Orang tak khutbah tempat Nabi duduk. Duduk bawah sikit. Zaman Saidina Umar bawah sikit. Mu jadi naik ke atas mula, apa mu Saidina Osman? Saidina Osman kata, kalau aku tak buat lagu ni, nescaya orang khutbah lepas ni dalam tanah belakang. Semua khutbah dalam tanah belakang, tak berani naik atas. Dah muka turun pasal. Lepas tu lepas ni korek tanah pula. Gosok kali duduk dalam lubang dah pula. Nak buat tradisi faham lagu tu. Memanglah nampak tu macam kurang ajar. Nampak macam kurang ajar. Mu bisa pada Saidina Umar ko. Mu bisa pada Saidina Abu Bakar ko. Dah. Hamba nak royak kepada orang lepas ni. Tak apa kita buat duduk atas lagu tu. Apabila dengar lagu tu, Rasulullah turun daripada mimbar. Rasulullah pergi kat batal kat taman dia dulu. Sandar. Kalau kita kat sandar bucu tu lah. Muka tak guna lah. Pak ngajar kau apa dia tak guna, kita sandar di belakang. Maka Rasulullah pergi tepuk. Kecek sikit-sikit tepuk. Tak bunyi suara senyap. Rasulullah pun naik baca khutbah semula. Sahabat tanya, ya Rasulullah, buat apa dia saat ni? Dia kata saat ni masa hamba baca khutbah. Rasulullah ni benda-benda gaib memang dia lah. Kerja dia dah. Dia tahulah benda-benda gaib sebab sesuai dah dengan dia Nabi. Maka hamba masa baca khutbah, hamba dengar suara daripada batal taman tu. Batal taman tu menangis. Maka hamba apabila menangis, hamba pergi turun tanya dia, apa mau menangis? Dia kata Rasulullah tak si khutbah dah atas dia kata. Apa Rasulullah cari tempat lainnya. Hamba rasa selesa kalau Rasulullah khutbah atas hamba. Lepas tu katanya Rasulullah, lepas tu lagu mana ni mulut jerit wah ni aku nak baca khutbah lagu mana? Katanya pohon tamak tu tak tahulah ya Rasulullah. Pohon tamak lah. Tak ngaji pondok pohon tamak ni. Tak semaya tahajud dia ni. Pohon tamak kalau kita tengok pohon tamak hok kerak dah bukan hok hidup, kerak dah batal kalau kita hok katas dah. Pohonnya batalnya hok katas dah waktu kat tu. Mapuh dah lah kita kata benda tu. Apabila begitu Rasulullah kata ginilah, gini. Aku beri dua pilihan kepadamu. Sama ada mu aku hidup semula. Hidup semula, mu akan tanam, mu akan berbuah, mu akan jadi muda semula, hidup semula, buah dan mu akan berbuah sampai kiamat. Oh, Nabi bicara. Ataupun gini. Aku tanammu, kamu kambuh, maka mu akan tumbuh semula dalam syurga. Besok. Maka pohon tamak tu kata dalam syurga lah ya Rasulullah. Tengok pohon tamak. Gapo dia amalan dia? Amalan dia bukan bangun tahajud. Amalan dia bukan baca Quran. Amalan dia bukan gapo dia macam-macam. Amalan dia saya kena Nabi. Itu sahaja amalan bina. Patut gapo dia boleh syurga. Dan ada syarah kepada Bukhari, syarah Mukhtasar Bukhari, Mukhtasar Abi Jamrah gapo dia. Katanya ulama sahabat pakai gali dalam masjid tu, maka ditanam pohon tu. Tanam batai kayu, batai pohon tamak tu tak.
Anak dalam itu tumbuh situ. Lepas tu dia akan tumbuh di dalam syurga. Anjing boleh masuk syurga dah. Pohon tamar boleh masuk syurga dah. Kita ni lagu mana pun kita. Amalan kita lagu mana? Sebab kita tak beramal, bukan tanya amalan kita lagu mana. Pokok tu dia buat, maka Nabi nak ajar, gapo dia kelebihan. Anjing tu dia buat, dia ikut. Ni kita lah ni, ambo lagu mana? Demo buat, kodok Tuhan suruh. Tuhan tak pernah tipu demo. Kalau demo buat, nescaya Tuhan tak akan buat kena ke demo. Tu, benda-benda lagu tu boleh masuk syurga. Lah ni di antara penyakit yang berat pada akhir zaman ni, penyakit saya ke Nabi tak ada. Buat ibadat nampak banyak dah, nampak ramai dah. Mari mengaji, mari semaya jemaah, bagus dah. Tapi kurangnya saya ke Nabi. Saya ke Nabi ni kalau kurang saya Allah dengan saya Nabi ni punca jadi jahat. Orang kalau tak ada saya, dia jadi jahat selalu. Pas kalau Allah dengan Nabi dia tak saya, makhluk lain dia saya, tak saya. Tak saya. Orang kalau dia saya Allah, saya Nabi, makhluk lain dia saya, mengko benda tu makhluk Tuhan dia. Maka Nabi pesan, jangan buat kena. Oh, hamba buat kerana hamba saya ke Nabi ni. Nabi hamba marah kalau buat kena kat orang. Apa-apa dia mau tak kena. Oh, hamba saya ke dia. Maka semua perkataan dia hamba nak ikut. Lo ni ngajilah penuh kitab beratus-ratus butir kitab pun. Saya Allah tak ada, saya Nabi tak ada. Gol ni jadi kering ni, hati kita jadi kering. Agama ni jadi tidak manis. Agama ni jadi tidak hidup. Duduk lagu tu. Maka hak ni duk kata kau ni. Hak ni duk mampu orang ni. Hak ni duk fitnah orang ni. Orang agama pun gitu juga. Bapa tak ada saya. Maka lah ni orang nak pergi hidup saya tu lah. Kita buat majlis makluk, kita buat majlis gapo ni nak ia ada saya Allah, saya Nabi. Ada saya Allah, saya Nabi, kita akan saya berlaku. Kita tak tergamuk nak buat kena kau makhluk ni kerana dia ni makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan, hamba saya ke Tuhan. Maka semua benda hak dia ni hamba tak akan buat kena. Tu. Lah ni apa kita ngaji agama cuik hak ni. Kata hak ni. Buat kena kau ni sebab tak ada saya. Dia tak boleh buat-buat kau ni dah. Tak boleh buat-buat. Sebab tu lah ni hak lemahnya kurang perasaan saya. Pok tak saya lah mana ke anak. Anak tak saya ke pok. Bini tak saya ke tok lelaki. Tok lelaki tak saya ke bini. Cikgu tak saya, guru tak saya ke murid. Murid tak saya. Jadi lagu tu. Jadi kita tahu lagu mana kita nampak. Tak serupa dengan zaman sahabat. Zaman sahabat saya sungguh. Hak Nabi saya. Biar benda tak ada kaitan dengan agama. Ya, sebab Nabi minat, hamba minat. Sayyidina Anas kata satu kali hamba tengok Rasulullah makan masakan. Maka dalam masakan tu ada buah labu. Jadi Rasulullah hamba tengok betak buah labu. Kai cari buah labu makan pula. Oh, Rasulullah minat buah labu. Semenjak daripada tu hamba minat buah labu kerana Rasulullah minat buah labu. Padahal benda tak ada kaitan dengan ibadat. Orang lain ni dia faham ikut Nabi dari sudut ibadat saja. Dari sudut lain tak payah ikut selera demo lah. Tapi sahabat ni nyo ikut habis. Padahal benda tu tak ada kaitan dengan agama pun. Bab makan salah apa dia? Mungkin Nabi berahi labu. Hamba tak berahi. Salah apa dia? Tak. Sahabat ikut Nabi 100%. Seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari masuk apabila Rasulullah sampai di Madinah, maka Rasulullah tupai rumah dia, duduk dalam 18 bulan duduk dia. Nak siap masjid dengan nak siap rumah-rumah isteri Rasulullah. Tupai duduk di rumah Rasulullah 18 bulan.
rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ni masuk makan waktu turun. Satu kali Abu Ayyub Al-Ansari ni masuk makan waktu turun. Petang nak ambil semula, nampak Rasulullah tak setuh makan tu. Maka Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, apa tak makan hari ni? Katanya Rasulullah, kata tak sedap kau amal masuk kau gapo dia, apa Rasulullah tak makan? Katanya Rasulullah, ada bukan tak sedap. Lepas tu buat apa? Katanya Rasulullah, hamba ni rajulun munajin. Aku ni manusia yang sentiasa duk kecek dengan Tuhan, duk kecek dengan malaikat. Maka apabila aku duk kecek dengan Jibril, malaikat dak biasa buat mari wahyu. Maka aku tak suka makan benda-benda hak jenis bau sikit. Dalam masuk ke Musa ni mu letak bawang putih. Jadi aku tak suka, kalau mu tak apalah. Aku ni tak boleh moga Jibril mari, kalau aku kecek mulut bau ni jadi tak molek. Maka katanya Abu Ayyub, haram kau benda lagu ni ya Rasulullah? Tidak haram. Cuma hamba tak suka makan kerana hamba ni orang yang terima wahyu semacam. Katanya Abu Ayyub gitu, tak apalah. Semenjak daripada tu dia tak makan bawang putih. Dia tak kata haram, tapi tak makan paksa dia. Tu. Padahal apa kaitan mu bukan nabi pun, bukan terima wahyu pun. Nabi tak apalah, moga dia nabi. Mu ni apa kaitan jadi naik syekh Rabbana? Tu saya ke nabi. Lah ni kita nak suruh hidup dalam hati orang tua, ke orang muda, ke budak, ke saya ke nabi, saya ke Tuhan. Sebab tu kita kalau ada anak, nabi kata 3 belum. Alimu auladakum salasa khisalin. Nabi kata ajar anakmu 3 benda. Ibu-ibu kena dengar, bini-bini kena dengar, pok kena dengar. Nabi kata ajar anakmu ni 3 benda. Pertama, hubbu nabiyikum. Saya ke nabi kamu. Ajar dia saya. Lepas tu, wa hubbu ahlil baiti. Dan saya orang yang ada hubungan dengan nabi, ahli keluarga nabi. Hok ada kaitan dengan nabi itu saya berlaku. Saya diri nabi, saya ahli baiti nabi, keluarga nabi, orang ada kaitan dengan nabi. Ketiganya wa qiraatul Quran, dan baca Quran. Ajar anak kita 3 benda ni, insya-Allah dia akan jadi juru. Anak ni bakpo jadi memberontak, jadi tak dengar kata, melawan gapo dia kecek kasar sebab dia tak sayang ke nabi dia. Kalau pok tu aja, mu sayang kau dak ke nabi mu. Nabi mu ada awak gini? Ada. Dia akan jadi malu segar. Sebab apa? Bukan nabi ambo. Nabi ambo ajar lagu lain. Jadi kena ajar benda lagu tu. Ya asalnya orang ni tak ada kasih sayang, kurang kasih sayang tu dia jadi jahat tu. Sama ada hidup tu tekan kau gapo kurang kasih sayang, maka jiwa dia memberontak jadi jahat. Kalau dia tak kuat iman lah, maka jadi jahat. Jadi 3 benda tu kena ajar kepada anak-anak. Saya nabi, saya benda hok kait dengan nabi, ahli keluarga nabi kau gapo, patu ajar baca Quran. Buat masa sekarang tak ada lah kitab paling sahih sekali Al-Quran. Kalau kita rasa serabut nak baca kitab lain, baca Quran lah. Quran ni tak ada sebagai penipuan. Daripada awal surah sampai akhir surah tak ada kecek nipu. Nak ajar kepada anak-anak kita, jangan ajar baca cerita karut. Jangan ajar tengok cerita hak tak betul. Lama-lama kita akan jadi tak betul. Ajar baca benda hak benar berlaku. Baca sirah Nabi, baca hak benda hak benar. Ni baca YouTube, baca goni, baca hak tak ada faedah. Mula kita jadi ajar nipu. Duduk belakang dalam gapo dia, internet tu lah. Joget lah gapo dia.
tu gitu ya. Tapi apabila masuk dalam media sosial, dialah paling bahagianya. Ajar menipu, ajar tak tunjuk jiwa yang sebenar. Dalam internet dialah paling comel, paling gapo, paling rajin. Di rumah sungguh, ya Allah, malah kau setan. Dia belajar mana benda lagu tu? Kerana dok tengok tu orang dok nipu saja. Salah kau saya nak nipu itu. Macam-macam. Dia nya tak ada apa dia pun. Jangan. Super wali dah. Nak jadi wali dah. Orang tu dok nipu juga. Dok ajar tengok benda karut, benda nipu, kita jadi nipu. Maka Nabi Muhammad kata jangan dok ajar, jangan dok baca, jangan dok tengok benda-benda hok menipu ni. Lama-lama kita akan ikut nipu juga. Gapo dia tak nipu Al-Quran? Lah ni sehari nak baca Quran pun serah pun nak mati nak baca, malah nak baca Al-Quran. Ajar baca wala sela tak apa dah. Setengah lah tak apa dah baca Quran. Benda lain kita dengar dah, kalam Tuhan cakap tak usah dengar. Dalam semaya dok baca dah. Wallahu a'lam. Hibat Al-Mustafa kami mencari ilmu suci, petunjuk hati berkah ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Ribat Al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini dengan iman dan ilmu.